Alright, Alhamdulillah kita dah bersiaran. Sambungkan mic sebentar. Okay. Okey, Alhamdulillah. Okay, kita Alhamdulillah. test sound dulu. Kita Yup, check yup. sound. Okey ke kita punya Yup. sound. Alhamdulillah ada yang dah menunggu. Alright, apa khabar semua? Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Kita check sound dulu ya. Okey. Ramai yang dah masuk ni. Okey. Alright, look. Sounds okay? Okey. Sound okay. Alhamdulillah. Alright, kembali di program Jom Masak Kak Zaidah untuk minggu ini. Minggu yang baru dengan menu yang baru. Yes, betul tu Bel. You, Kak Zaidah, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Apa hari kita tak bersiaran? Ya, daripada hari apa ya kita tak bersiaran? Daripada hari Jumaat. Ya, so apa khabar semua? Hari ni anak-anak dah mula bersekolah. Agak berebut-rebut agaknya ya. So, dah lama lebih kurang sebulan. Sebulan apa? Lebih kurang setahun ya budak-budak ni berehat kat rumah ya. Betul. Alright. Jadi boleh kongsi-kongsi lah sambil-sambil kita masak. Boleh lah kita kongsi-kongsi experience yang menghantar anak-anak. Mungkin ada yang menghantar cucu hari ni. Ataupun yang darjah 1 tu ya. Yang darjah 1 kesian ya. Baru dah masuk bulan ketiga baru mula sekolah. Betul. Tapi apa nak buat? Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah jugalah dapat juga diorang ke sekolah macam biasa. Alright, apa khabar semua? Okey. Seperti biasa, kita minta like, komen, love dan share banyak-banyak ya. Ada seekor ni terbang dia lagi tadi, degil semua. Betul, ya. saya pun dah tadi tengok je Kak Zaidah. Degil sangat dia. Ya, kita beri laluan untuk rakan-rakan viewers kita yang lain. Tune in bersama kita. Baru kita mulakan masakan seperti biasa. Okey, Alhamdulillah hari ni dah episod yang ke-317. Alhamdulillah, sekejap cepat ya. Kak Zaidah. Cepat, masa berjalan terlalu pantas macam kilat ya. Takut pula kita tengok. Sadar-sadar je dah bulan 3 dah. Beringat-ingatlah kita ya. Okey Kak Zaidah, rakan niaga kita pun dah munculkan diri. Yes, sila munculkan diri ya. Semua Kak Zaidah punya ejen, rakan niaga, dropships, siapa lagi, ejen, stokis ya, minta munculkan diri. Jadi senang sikit yang mana komen-komen tu, terus nampak kat mana dia orang nak tuju untuk nak dapatkan produk-produk. Nearest to dia orang lah. Okay. Alright, back to school. Yes, back to school everybody. Back to school, back to for your children, your cucu. Kan? Okay, Kak Zaidah dah ramai dah ni. Kita tak payah berbual-bual panjang-panjang, kita terus masak lah ni. Alright, jom masak dengan Kak Zaidah. Okay, jom. Resepi hari ni, Kak Zaidah nak masak hari ni ya. Okay, resepi kita hari ni ialah ayam masuri. Okey, resepi ni juga resepi lama Kak Zaidah ni ya. Dan saya nak tunjuk resepi lama yang saya ada dalam simpanan ya. Okey, resepi hari ni ialah ayam masuri. Mungkin tak pernah dengar, tapi tak apalah, perempuan boleh cuba masukkan dalam collection masakan ataupun menu makan tengah hari atau makan malam ya. Okey, bahan-bahan untuk ayam masuri. Kak Zaidah guna kat sini 1 ekor ayam, saya potong 12 ya. Terpulang kepada perempuan nak potong berapa. So biasanya Kak Zaidah guna ayam potong 12 ya. Okey, 1 ekor ayam. Kemudian kita guna lebih kurang 10 biji ataupun 10 ulas bawang merah, bawang kecil ya. Nak pakai bawang besar juga boleh, tapi ni Kak Zaidah pakai bawang kecil, so saya pakai 10. Kalau bawang besar mungkin dalam 2 biji lah ya. Kemudian 6 ulas bawang putih dan 1 inci halia. Ya. Untuk di blend nanti. Okey. Kemudian kita guna juga 3 batang cili merah, kita potong 4. 3 batang cili hijau juga kita potong 4. Kemudian Kak Zaidah guna sedikit bawang goreng. Kita guna 1 paket setengah, paket kecil ya. 1 paket setengah rempah biryani. Saya dah rendamkan dengan air ya. 1 paket setengah rempah biryani. 1 sudu makan rempah kurma. Kemudian Kak Zaidah guna juga 5 sudu tomato puri ataupun 1 tin kecil tomato puri ya, ataupun 5 sudu makan tomato puri. Saya guna juga sedikit daun ketumbar, 3 sekawan cengkeh kayu manis dan pelaga, sedikit serbuk kunyit untuk kita nak goreng ayam. Saya guna juga sedikit kismis yang telah saya goreng. Kak Zaidah punya kismis, Kak Zaidah punya blackcurrant besar ya.
Ni kita beli kedai Arab. Kalau perempuan tak ada ni, perempuan boleh pakailah kismis apa ya? Biasa digoreng dulu ya. Ni. Kemudian kita guna juga lebih kurang 2 hingga 3 sudu makan minyak sapi. Dan saya juga guna sedikit santan, lebih kurang dalam 2 sendok santan. Okey, saya ulang lagi sekali bahan-bahan untuk ayam masuri. 1 ekor ayam. Kemudian kita guna 10 ulas bawang merah, 10 biji bawang merah, bawang kecil ya. Dan 6 ulas bawang putih bersama dengan 1 inci halia untuk dikisar. Kemudian kita guna juga 3 tangkai cili merah dipotong 4, 3 tangkai cili hijau juga dipotong 4. Saya guna sedikit bawang goreng, 1 paket setengah rempah biryani yang kecil ya, paket kecil rempah biryani 1 paket setengah, 1 sudu makan rempah kurma, kemudian 5 sudu makan tomato puri, sedikit daun ketumbar, 3 sekawan cengkeh kayu manis dan pelaga, sedikit serbuk kunyit. Saya guna juga lebih kurang 2 sudu atau 2 sendok. Banyak juga ni ya, lebih kurang 2 sudu. Ada 1 sendok penuh kot rasa. Ya, minyak sapi. Pun dalam 6 kita agak-agak lah nanti ya. Kemudian kita guna 100 gram lebih kurang ya, kismis ataupun blackcurrant. Digoreng dulu ya. Kita masak, biasanya kita goreng dulu kismis ataupun blackcurrant untuk dimasukkan dalam lauknya ya. Dan Kak Zada juga guna sedikit lebih kurang 2 sendok santan. Santan ni ikut keperluan perempuan ya. Okey, pertama sekali kita perlu goreng ayam ni. Kita kena goreng ayam ni separuh masak seperti biasa Kak Zada suka masak. Saya suka goreng dulu ayamnya ya. Okey, kita panaskan. Hari ni kita pakai belanga. Ramai yang memberi salam kat Kak Zada. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum pada semua ya. Alright, rempah biryani brand apa Kak Zada? Kak Zada pakai Faiza. Okey, so boleh dapatkan rempah Faiza yang boleh kata ni. Ni dia. Kak Zada pakai Faiza biryani dan Faiza kurma. Itu dia. Satu paket ni, paket kecil lah ya. So untuk biryani Kak Zada pakai 1,5 paket ni. Untuk kurma saya ambil 1 sudu makan saja. Ni dia rempahnya ya. Alright. Yep. Okey, kita akan letakkan sedikit serbuk kunyit. Seperti biasa. Sedap kalau perempuan goreng dulu ya. Dan sedikit garam. Cakap Zada selalu katakan lah, jadi kita goreng tu memang dia akan tambah aroma. Macam ni kita goreng ayam, memang dia punya rasa ayam tu memang akan naik lah. Orang kata terangkat lah. Terangkat. Kemudian lepas tu dia punya juicy tu dia macam dia juicy lah. Dia apa ya? Juicy apa ya? Juicy lah ya. Okey. Dia macam restore dia juicy lah ya. Yes. Dia tidak kering. Betul. Dia tidaklah macam kering gitu kan ya. Kita masak ada juga macam contoh kan rendang. Ada juga apa dulu memang isu yang agak panas ya tentang apa rendang tak digoreng. Tak digoreng. So yang itu sebab memang kita nak masak dia lama. Pasal kita masak lama, kalau goreng sekarang nanti tak rasalah, tak masaklah dalam dia punya tu ya. So bila kita nak masak dish yang singkat macam ni, of course bila kita goreng ni memang menaikkan bangkit aroma dan juga flavor kepada setiap protein yang kita gunakan untuk bila kita masak. Okey. Alright, kita tengok dah panas belum. Kita goreng di belanga hari ni. Lama juga dah. Saya dulu selalu juga dengar apa ayam masuri tapi tak pernah ingat. Tak pernah ingat rupa macam mana. Ini resipi lama ya. Ya. Resipi lama. Kak Zada kembalikan balik supaya ada yang mungkin orang lama-lama cakap dah lama tak masak. Kan. Dia macam lauk biryani, tetapi lauk biryani ni lebih kepada rasa susu. Dia lebih kepada rasa santan ya. Masuri ni, lauk masuri. Okey. Bateri habis ya. Saya sekarang ni minyak dah panas. Kak Zada akan masukkan ayam. Memang cantik dia kadang-kadang bila kita gunakan belanga.
goreng separuh masak ataupun 3 suku masak ya. Tak perlu masak sangat lah. Maksudnya tak perlu goreng garing lah. Kalau kita goreng ni pun tak perlu tutup kan Kak Zaidah sebab tak ada endong Yes. Ya Allah, banyaknya lalat. Ramai pula dia tak tahulah ya. Padahal kita dah tahu perangkap dia. Dia tak takut dia. Oh, mak kau tunggu cik. Dia macam berkenan no. Ya. Tak tu. Right. Sedap ya. Lauk masuri ni. Lauk masuri. Ayam masuri. So basically dia macam yang berempah lah Kak Zaidah. Macam lauk biryani tapi dia biasa lauk biryani dia rasa santan, rasa susu ya. Yang ini dia rasa santan. Right. Ada kelainan sikit lah Ben. Okey, kita goreng dia dulu. Sementara tu kita nak kisar ya. Sementara kita nak menggoreng ayamnya, kita perlu kisar bawang putih, bawang merah dan halia. Pada sesiapa yang bertanya, Kak Zaidah pakai rempah apa hari ni? Kak Zaidah guna Faizah ya. Faizah biryani sebanyak 1 paket setengah yang kecil ni. Dan Faizah kurma. Saya ambil 1 sudu makan dari rempah kurma ni. Ya. So basically lauk hari ni 2 in 1 lah. Kita ada biryani plus kurma untuk today. Okey, so kita akan kisar bawang kecil ni ataupun bawang merah sebanyak 10 biji dan bawang putih sebanyak 6 ulas bersama dengan 1 inci halia. Okey, kita kisar halus ya. Bismillah. Okey, kita boleh balik-balikkan isi ni, ayam ni. Tak perlu goreng garing ya puan, hanya goreng separuh masak sahaja. Alright, saya dah beli dah produk Kak Zaidah, kicap mi muruku, sangat sedap. Hanif Ismail kata. Alhamdulillah, thank you Puan Hanim. Terima kasih banyak Encik Hanif Ismail. Alright, ramai juga yang baru lagi tune in dalam program hari ni. Hari ni Kak Zaidah masak apa? Kak Ayam masuri. Lauk ayam masuri for today. Mungkin ada yang tak pernah dengar, ada yang dengar tapi tak pernah makan, tak pernah tahu rupa dia macam mana ya, lauk masuri ni. Okey, tapi jangan tanya Kak Zaidah lauk masuri ni dari mana ya. Soalan tu macam susah nak jawab sebab nanti orang Langkawi kata tak pernah tengok pun. Kan bila cakap masuri ni sinonimnya Langkawi. Ya, tapi macam lauk biryani gitu. Alright, so okey, kita tunggu sikit lagi. Ayamnya tu goreng pakai belanga ni lagi ya. Kita akan masak dalam belanga ni lagi. Okey. Alright, untuk rempah biryani yang kecil tu, satu paket 25 gram ya berat dia? 25 gram Ya, saya. Ada yang tanya ni. Okey, so jadi kalau nak guna yang 1.5 tu bahagilah. Bagilah agak-agak je lah. Ya, kita masak ni biasanya kita jarang lah timbang-timbang. Ya, kita main agak-agak je. Ya. Tapi agak-agak yang jangan cukup ke tak? Cuma kismis tadilah kita timbang 100 gram. 100 gram. Nak letak lebih pun tak apa. Kalau katalah kat rumah ada 50 gram aja tak cukup 100, takkanlah tak jadi nak masak.
Alright, Kan? so jadi kalau dengan 1.5 tu mungkin kita gunakan rempah 3 sudu besar dekat Zaidah? Lebih. Lebih Lebih Bel. Ini dalam 6-7 sudu ya, 6-7 sudu makan. Kalau kita pakai paket besar kan, kadang-kadang kita beli paket besar kan. So lebih kurang dalam 5-6 sudu makan macam itulah. Right. Yummy. Okay. So good. Kita goreng pakai belanga, cantik. Saya tak pernah goreng ayam pakai belanga ya. Cantik. Saya dapat bayangkan tadi Kak Zaidah bila belanga, sebab kita tahu belanga dia punya dia preservekan temperature tu memang apa orang kata even. So jadi bila even, bila kita goreng apa-apa, kita masak apa-apa mestilah cantik ya Kak Zaidah. Cantik ni nampak. Tengok macam mana. Dia pun macam tak berapa melekat ya. Okey, kejap ya, kita tunggu darahnya habis keluar dari ayamnya dan kita boleh angkat. Wow. Saya sudah try kicap dan asam pedas Kak Zaidah, memang sedap. Alhamdulillah. Paste ya, asam pedas paste ya? Ya saya, paste asam pedas dan juga kicap mi Kak Zaidah. Ya saya, sebab Kak Zaidah memang suka masak. So basically apa produk-produk yang Kak Zaidah keluarkan untuk anda semua enjoy sendiri di rumah. So while you watching Kak Zaidah sekarang dengan program Jom Masak Kak Zaidah, macam itulah juga rupanya you all boleh masakkan sama-sama. Maksudnya bawa sama-sama Kak Zaidah dalam dapur you all. So betul. Jadi kita boleh masak sama-sama. Kebanyakannya paste-paste yang saya buat untuk produk saya adalah dari rancangan live saya ya. Kebanyakannya saya dah tunjuk resepinya. Saya dah tunjuk macam mana cara masak ya, from scratch lah kata orang tu, dari mula hingga siap. Ya, so bermakna kalau perempuan gunakan paste saya tu, perempuan boleh refer balik juga kepada live video kita. Boleh tengok macam mana saya mula masak, proses masak dia. Okey, yang ni dah boleh angkat. Yang mana saya boleh angkat, saya angkat dulu ya. Tak perlu garing perempuan, hanya 3 suku masak. Okey, ada soalan Bel? Alright, masih lagi ada yang baru masuk ni. Ya, mungkin busy kot. Sebab hari Isnin semua sibuk hantar anak dengan cucu pergi sekolah. Pasal apa kan? dah lama sangat cuti? Bukannya cuti weekend ya. Cuti kat setahun kot budak-budak tak sekolah. Almost a year ya, budak-budak tak sekolah, on and off sekolahnya. Right. Okey. Yang mana Kak Zaidah dah boleh angkat, Kak Zaidah angkat ya. Ya. Okey. Dia yang tanya periuk tu beli kat mana? Saya beli di Kuala Terengganu ya, tapi periuk saya ni sebenarnya tak cantik kalau perempuan tengok kan, betul-betul. Periuk saya ni tak cantik. Sebab dia tampak-tampak. Tapi nampak sangatlah periuk ni dibuat by hand. Kan? Handmade, dia ketuk-ketuk ni ya. Tak cantik. Saya pun tak perasan. Saya beli yang tak cantik. Bila dah bawa balik, baru saya perasan periuk saya hodoh rupa. Compare tu periuk belanga tembaga orang lain ya. Ya. Saya excited sangat masa nak dapatkan ni, sebab masa saya pergi ke Pasar Payang tu di Kuala Terengganu, periuk ni tak ada. Kedainya tutup, ada yang tak ada ya. Saya pun tak tahu kat mana nak cari lagi. Saya hanya pergi ke Pasar Payang aja. Jadi tu yang tak ada tu, bila jumpa tu beli je. Alright, ada yang tanya macam mana nak dapatkan produk Kak Zaidah di Johor. Macam mana nak dapatkan produk Kak Zaidah di Penang, okey? Johor dan Penang kita ada rakan niaga di sana. Anyway, so kalau nak dapatkan produk Kak Zaidah, untuk nak dapatkan details juga, contact adminnya, admin Kak Zaidah sekarang. Sebab ada ramai rakan-rakan niaga mungkin yang duduk mana tahu, duduk sebelah rumah. Kan? Satu taman. Satu taman. Okey, so jadi nak dapatkan kontak-kontak mereka, bolehlah WhatsApp team admin sekarang di talian 011 1120 4733. Talian lagi satu 0111 6420 1979. Juga di talian yang ketiga kita pun ada ya, talian ketiga Kak Zaidah di 011 6426 4742. So jadi siapa yang nak berbual terus di Facebook, boleh berbual terus dengan tim admin kita di talian yang kita dah sediakan pautan ataupun link di bawah. Okey, so jadi boleh klik link berkenaan dan terus berbual dengan tim admin kita, okey? Dia nak bertanya mengenai produk, nak tanya stokis kat mana,
Ada yang nak jadi agent, nak ambil pada stokis kita juga boleh ya. Kalau tak boleh datang direct ke studio kita, HQ kita, boleh go direct pada agent kita ataupun stokis kita. Cantik Kak Zaida. Yes. Ayamnya Okay. digoreng. Kak Zaida sekarang ni minyak ni agak banyak. Saya akan keluarkan sedikit minyak ni supaya kita nak tambahkan minyak sapi nanti ya. Right. Okey, saya akan ambil sedikit minyak ni. Ya, saya nampaknya ramai busy hari ni. Dia masuk lepas tu dia keluar. Busy lah tu sebab tak sempat nak tengok agaknya. Okey, anak angkat saya ada jual periuk tu. Ayah dia pembuat periuk macam tu dari Terengganu. Mungkin boleh kongsi dengan kita. Kongsi kat mana lagi nak dengan dapat rakan-rakan kan? yang Kak Zaida lain. pun rasa macam nak cari lagi ni. Cepat kongsikan. Siapa ni? Umi Sanabiah. Kongsikan bersama kita. This is a space ataupun kawasan untuk anda. Kawasan Okey, Kak Zaida masukkan apa? Saya masukkan minyak sapi, Bel. Bukan dalam 2 sudu makan minyak sapi ya. Terpulang kalau perempuan tak suka minyak sapi, tak payah letak minyak sapi pun tak apa, hanya guna minyak masak juga boleh. Right. Okey, ini program Jom Masak Kak Zaida adalah tempat untuk kita berdiskusi juga sambil tengok Kak Zaida masak. We share our same interest in cooking. Dengan memasak kita boleh kongsikan experience anda masak macam mana. Okey, Bel. Sekarang ni kita nak letak 3 sekawan ni ya. Terus tumis 3 sekawan, kayu manis, cengkeh dan laga seperti biasalah. Tumis je dulu. Okey, kita akan masukkan bawang yang kita dah blend tadi. Sedapnya bau. Okey. Tumis hingga bawang ni naik bau lah. Okey, kemudian nanti kita akan masukkan rempah-rempah. Rempah biryani tadi Kak Zaida dah bancuh dengan air panas ya. Sedapnya bau dia. Masya-Allah. Minyak sapi. Macam nak masak kenduri. Minyak Bau sapi dia memang wangi ya bau dia. Ya. Okey, Kak Zaida akan masukkan rempah kurma ni, Bel, dalam rempah ni ya, rempah biryani. Sekali ya. Kemudian kita akan masukkan dalam. Okey, baunya sedap ni. Ya, tengok tu. Dia kena ya, minyak rempah biryani kena sangat dengan bau minyak sapi. Okey. Nurida Jalaluddin kata Assalamualaikum. Hari ni akak masak kurma telur tumis darat untuk buka puasa. Yes, alhamdulillah. Kak Zaida, apa bestnya guna periuk tembaga ni? Dia punya panas dia tu ya. Bila kita masak dia cepat garing. Dia cepat masak lah. Cuma yang tak best dia satu je. Dia tak ada penutup. Kalau zaman-zaman dulu ada penutup. Zaman tok saya dia ada penutup ya. Tapi tak tahulah nak cakap beratnya tutup dia tu. Ni Kak Zaida masukkan tomato puri. Okey. Kita masukkan pula ni bawang goreng sedikit ya, lebih kurang dalam segenggam bawang goreng. Wow. Yang bakal lagi sedap tu. Alright, Kak Zaida tadi kita kisarkan 1 inci halia atau 2 inci halia? 1 inci halia ya. 2 inci banyak sangat lah nanti. Okey. Kita bagi dia naik minyak, kemudian kita akan masukkan santan. Alright, okey, kita bacakan resepi ya Kak Zaida. Yes, sambil-sambil sementara kita nak yes. tunggu rempahnya naik minyak. Kan?
Okey, tumis garing. Okey, siapa yang tertinggal cepat-cepat salin. Alright, saya filterkan daripada komen sis Nurul Syazana. Okey, 1 ekor ayam dipotong 12, 10 biji bawang merah, betul. 6 ulas bawang putih, betul. 1 inci halia, betul. 3 batang cili merah, 3 batang cili hijau. Alright, betul. Sedikit bawang goreng, beberapa genggam lah ikut cita rasa, betul Kak Zaidah? Yes. 1,5 paket kecil rempah biryani, 1 sudu makan rempah kurma, 5 sudu makan tomato puree, sedikit daun ketumbar, 3 sekawan, sedikit serbuk kunyit, 100 gram kismis goreng, 2 hingga 3 sudu makan minyak sapi, 2 sendok santan, betul? Betul. Alright, okey, saya pinkan. Kak Zara masukkan garam. Okey. Nampak tu minyaknya dah naik minyak ya. Rempah kita dah naik minyak. Kalau masakkan belanga, tembaga belanga ni, dia cepat masak ya. Dia kalau dia nak pekat pun cepat je. Nampak tu? Dia dah naik minyak dia. Rasanya letaklah lama sangat ya, tapi dia dah naik minyak. Nampak tu? Ya. Kita akan masukkan ayam. Woohoo. There you go. Masukkan ayam. Bau dia sedap ya. Okey, now kita akan masukkan santan. Kak Zara masukkan santan lebih kurang 2 sendok. Warnanya tak berapa gelap lah Kak Zaidah. Taklah pasal kita pakai santan, jadi tak gelap lah. Right. Ya. Ada juga yang berkenan sudip Kak Zaidah tu. Ini pun saya beli di Pasar Payang. Dia buat daripada kayu apa ya? Kayu yang orang selalu buat jeti-jeti kan, yang dekat tepi-tepi laut tu. Nibung, kayu nibung. Okey. Now saya tambahkan sedikit air supaya dia pekat ya. Dia pekat sangat ni, saya tambah sikit air supaya dia ada kuah sikit. Alright, kita tunggu ayamnya masak. Ayam tadi kan kita half cook. So kita must make sure ayam dia masak betul. Right. Sedap lauk ni ya. Ya, baunya pun sedap. Minyak sapi dan santan. Boleh tembus tak telefon you bau dia? Kita jarang sekali masak yang menggunakan minyak sapi dengan santan. Biasanya kita masak gunakan susu. Kali ni kita tukar kepada santan ya. Alright, saya nak pastikan Kak Zaidah. Yes. Kak Zaidah gunakan tadi 3 sekawan atau 4 sekawan? 3 sekawan. Kalau nak pakai 4 sekawan pun boleh. Saya tak berapa suka masak pakai bunga lawang ya. Kalau perempuan nak letak tak apalah. It's all up to you ya. Okay. Okay, kita biarkan sebentar hingga betul-betul ayamnya masak. Right. Ayam dia tak masak sangat ya. Yang mana ada tulang tu kita kena biarkan sebentar. Ya, memang sudip antik sangat. Cantik ya. Orang dulu kan macam ni. Panjang saya terus panjang, senang supaya dia tak meletup-letup. Betul. Kalau kita masak menumis tu dia tak panas ya. Dia agak jauh daripada tangan kita, daripada periuk kita. So jadi yang ni pun Kak saya dah dapat di Terengganu juga. Di Terengganu. Saya beli di inilah tempat yang jual-jual periuk-periuk ni. Rasa menyesal pula beli 2. Satu dekat rumah saya. Menyesal satu kenapa? Kena beli lagi? 2 je. Patut beli lebih. Nak jadi pergi paling senang ni jauh Pasar Payang tu. Ya. Okay, kita tunggu dia masak sikit dia sebab ayamnya tadi half cook only. So kita make sure dia ayamnya betul-betul masak. Right. So jadi rakan-rakan di IG, jika anda perlukan anda perlukan bahan-bahannya, kita akan postkan kemudian ya. Habis sahaja live kita akan postkan bahan-bahan penuh yang Kak Zada gunakan untuk menu sabar hari ya. ini. Jadi insya-Allah just tunggu nanti kita akan postkan selesai saja program kita nanti ya. Yep. Okey. Saya rasa macam kurang garam, so Kak Zada akan tambah sikit lagi garam. Yeah. Kita akan masukkan kismis Ben. Kismis goreng ni besar ya. Saya beli kismis di kedai Arab ya. Macam puas tengok dia punya kismis besar. Wow. Kadang-kadang kan kita nampak orang jual anggur yang besar-besar tu kan. Ini adalah anggur dari dia tu lah, yang besar-besar tu. Okey, kita tunggu dia pekat sikit lagi. Right.
Alright, Wani Sulaiman kata Kak Zaidah boleh beli dari IG. Ada seller jual barangan tembaga. I see. Oh, ya ke? Tapi saya takut nanti dapat saiz lain belakang. Okey, tak apa, Tak puas. kongsikan dengan rakan-rakan sebab ramai ni di Facebook yang bertanya mana nak dapat kuali tembaga ni. So jadi nak dapatkan cepat-cepat kongsikan. Anda ada info-info boleh kongsikan bersama. Okey, kita akan masukkan lada ni bersama dengan daun ketumbar. Wow, look at that. Masya Allah. So good. Okay, Kak Zaidah ada yang bertanya. Chandrawati. Hi Kak Zaidah. Can add chili padi for a bit spiciness? Thank you. Boleh, anything that ikut cita rasa masing-masing. If you rasa you suka pedas, Kak Zaidah pakai cili ni ya. Kalau you rasa tak cukup pedas, you can always put extra cili lah ya, cili padi, cili burung lah, cili apalah ya, macam-macam cili untuk nak dapatkan pedas ya. Okey. Right. Rahimah Mak Ishak tanya kismis tu kalau tak goreng dulu boleh tak? Biasanya puan, kita masak lauk kita goreng dulu. Tu bagi dia Allahu akbar, sorry. bagi dia masak lah ya. Kalau tidak nanti dia agak lembik. Dan dia boleh hancur kalau kita tak goreng kan Kak Zaidah kan? Dia kena, saya biasanya kalau kita masak apa-apalah, biryani ke apa, memang digoreng dulu ya. Supaya dia cantik, Bel. Betul. Memang rupanya nampak je simple ya. Nampak macam macam kari ayam je, macam biasa je. Tak. The smell is not curry. Yes. Kalau puan ada dekat sini, puan tak dia tak ada bau kari langsung. Betul. Pasal kita pun bukannya pakai kari. Kan? Yang bezanya because kita gunakan rempah biryani bersama rempah kurma sikit ya. So ada kelainan ya di situ. Azman Aziz ada soalan, Bel, ya saya, sesuai tak lauk ni dimakan bersama pulut kuning? Ya Allah, sesuai sangat. Of course. Sesuai sangat, pulut kuning sesuai. Nasi biryani pun sesuai, nasi minyak pun sesuai. Apa lagi? Anything yang kita padankan dengan minyak sapi. Ya, kita dapat bayangkan ya, kalau lauk yang ada minyak sapi nak kena padankan dengan apa. Boleh makan dengan apa-apa pun boleh ni, sedap ni ya. Yep. Tapi kena masak pekat-pekat lah kalau untuk nak buat cicah-cicah. Okay. Alright, ada yang tanya kismis digoreng bersama minyak ataupun sangai sahaja. Kismis you goreng dengan minyak. Kalau nak masak kismis digoreng dengan minyak ya. Alright, siap dah Bel. Look at that. Boleh fokus dekat. Siap dah. Bau dia sedap Kak Zaidah. So good. Look at that. Masya Allah. Siap dah lauk kita. Alhamdulillah. Senang aja. Nampak tu ya. Walaupun apinya tu kecil Okey, dia masih meletup-letup. Ni yang cantik ya. Bila dia meletup-letup ni dia akan keluarkan minyak dia tu. Tu yang lawa tu. Ada yang tanya kalau resepi ni diguna untuk daging boleh ke? Boleh, daging boleh, kambing pun boleh. Ya, kalau perempuan nak pakai daging pun boleh. Dagingnya tu kalau direbus dulu half cook ataupun mantah. Tetapi biarkan lama di kuali. Dah siap dah. Alhamdulillah, cantik sangat lauk dia. Makan dengan roti jala pun ya Allah, sedap ni. You name it. Roti pun sedap. Makan dengan roti jala pun sedap kan? Ya, roti bai tu, yang roti putih tu, yang gebu tu. Kak Zaidah. Ni kalau kita perangat lagi pekat. Sampai hancur ayam. Sedap. Okey, sedap ya. Boleh nampak dia punya minyak-minyak ni cantik ya. Wani Sulaiman, kambing is life. Of course. Kalau kambing, lagilah sedap, y'all. Look at that. Look it. Ada yang kata Bel, Bel, ya saya dah bau sampai Penang, perut pun rasa lapar. Sedap ya puan, boleh cuba lauk ni. Sangat-sangat sedap. Siapa nak buat kerja kahwin pun cantik ni kalau kita buat untuk high table ya, untuk meja pengantin, lauk-lauk macam ni lah. Yep. So kalau nasi recommended, nasi apa? Nasi biryani Nasi biryani, nasi minyak boleh, nasi putih pun sedap juga ni Bel. Ni ada yang kongsikan makan dengan chapati. Ui, sedap. Wow.
Look at that. Dah siap dah menu Dah kita hari ni. siap. Simple aja. Menu kita lauk Mahsuri. ayam mahsuri. Jangan tanya Kak Zaidah mana dapat nama Mahsuri tu ya. Nanti Okay, orang mana ni? Orang mana? Langkawi cakap tak pernah nampak pun lauk ni ya. Oh. Tapi memang nama original dia is lauk Mahsuri ya. Alright, Zura Sagi Girls. Send location please, nak pergi bungkus. Okay, you can search Zaidah Ibrahim Food Studio on Google Map ataupun Waze. Jumpalah kita, bawalah bekas. Bawa tepin. Bawa apa? Tepin. Tepin. Tepin dia. Mangkuk tepin, okay. mangkuk tepin. Ya. Yeah. Orang kampung panggil mangkuk tepin. Buat biryani tanam. Sedap. Apa orang kata sedap bahang. Sedap gitu. Wow. Wani Sulaiman, Mongolian chicken Kak Zaidah pun sedap. Tapi hari tu saya terlebih gula sebab tak Manis. suka. Manis ya. Tak apalah, next time kurangkanlah gula tu. Mongolian tu pun sedap ya. Ada yang kata makan okay on the way dengan tepin. Aduh. Dengan tepin ya, mangkuk tepin. Okay, kita akan letak sikit. Sedap ya lauk ni perempuan. Ni boleh buat untuk majlis ya. Lada ni yang buat dia sedap nanti when you makan. Dia akan ada rasa kerup-kerup sikit ladanya. Yep. So inilah kuah dia, ada banyak juga ya gravy dia. Banyak juga. Mungkin boleh buat dalam 2 ekor ayam ya. Ni Kak Zaidah guna seekor je. Yep. Okay, so minggu ni ada menu baru dah untuk you all masak di rumah. Menu apa? Lauk ayam mahsuri. Kan, selalunya kita masak sama ada lauk biryani ataupun lauk kurma sahaja. So hari ni the combination between biryani dan kurma dalam satu dish. Dalam satu dish. Dan lauk dia nama ayam mahsuri. Alhamdulillah. Kita tabur sedikit bawang goreng ya. Nong Odi kata oi sedapnya bikin batal puasa masih. Ya Allah. Makro je nak. Sabar-sabar buat bertenang. Aduh, jangan batalkan puasa sayang. Buat hari raya pun ya betul. Boleh buat makan hari raya. dengan Sebelum buat hari raya buat sekarang. Kan? Buat sekarang dulu, you rasa taste. Sesuai tak dengan selera you all ya. So kalau sesuai boleh makan dijadikan hidangan untuk raya. Palas. Semua boleh ni. Ya. Makan dengan buat kenduri kahwin pun sedap juga ni ya. Makan dengan nasi apa tu? Nasi biryani, nasi minyak. Okey, kita guna Faizah hari. So good. Sedap ya. Alhamdulillah, syukur Kak Zaidah. Yes. Selesai dah menu kita hari ni. Selesai dah ya. Jadi perempuan boleh cuba. Ada lagi tambahan collection untuk lauk-lauk ayam ya, ataupun lauk-lauk daging ataupun lauk-lauk kambing. Ya, cuma bila perempuan pakai daging bau dia agak lain sikit, bila pakai kambing bau dia agak lain sikit, bila pakai ayam bau dia agak lain sikit. Tapi the taste pun slightly different sikit lah ya, antara kambing, daging dan ayam. Hari ni Kak Zaidah pakai ayam lah. Boleh cuba ni Bel. Dah siap Alhamdulillah. Senang aja. Sekejap je kita masak ya. Alhamdulillah. Thank you so much Kak Zaidah. Most What a welcome. wonderful recipe. Every day so wonderful ya. Wonderful Sedap recipe kan? daripada Kak Zaidah. Okay, Alhamdulillah. Thank you so much Kak Zaidah. Okey, Alhamdulillah. So harap perempuan berpuas hati dengan resepi Kak Zaidah tengah hari ni. Ayam mahsuri. Dan boleh cuba. Wow, ada orang masuk itu ke? Wow. Kalau perempuan tak suka pekat macam ni, perempuan boleh tambahkan sedikit santan ataupun air lagi ya, supaya dia berkuah. Dan actually rempah yang Kak Zaidah bagi tadi, sukatan tadi, you can masak lebih kurang dalam 2 ekor ayam pun boleh ya. Tapi ni Kak Zaidah masak untuk seekor ayam ya. So harap okey, selesai dah untuk tengah hari ni. So harap perempuan boleh cuba resipi ni. InsyaAllah kita jumpa lagi esok dengan menu dan resipi yang lain. So hingga itu Assalamualaikum. Bye.